untuk maju jaya seterusnya. Apis in the building and I'm here to motivate ya. Show you how we do it, reach the demonstrators. Asyik cakap kalau aku berhenti belum tentu aku dapat kerja lain. Kalau aku berhenti, siapa nak tanggung anak aku kecil lagi? Pekerja-pekerja ladang daripada buruh sampai buruh yang bergaji hari sampai yang bergaji bulan. Memang banyaklah insentif yang kami dapat, terutamanya bila menjelang hari raya. Lepas itu bila anak-anak baru nak bermula persekolahan. Bila patologi keluarkan keputusan yang kanser ni disebabkan daripada masalah congenital. Congenital ni masalah semula jadi sejak lahir. So bila dia declare benda tu masalah semula jadi, kanser insurans memang takkan cover. Tak boleh berjalan dan terus terkolap. Dan saya telah berjumpa dengan doktor supaya sekiranya saya melambatkan pembedahan tu, saya akan mengalami tidak boleh berjalan selama-lamanya. Pergi buat dulu, selamatkan nyawa dulu. Bil berapa harga, fikir kemudian. Nanti kita fikirkan sesuatu benda yang bagi yang terbaik kepada Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safarin bin Kamaruzaman. Umur saya 35 tahun. Saya telah berkhidmat dekat ladang ni lebih kurang 10 tahun lebih lah, dekat 11 tahun. Saya bermula daripada pekerja buruh ladang selama 2 tahun. Kemudian menjadi pencatit selama 5 tahun. Dan seterusnya mandur sampai sekarang lah, daripada 7 tahun tu ke sekarang. Pengalaman manis selama saya bekerja dengan ACDC ni, banyak insentif lah yang kami dapat, pekerja-pekerja ladang, daripada buruh sampai buruh yang bergaji hari sampai yang bergaji bulan. Memang banyaklah insentif yang kami dapat, terutamanya bila menjelang hari raya. Lepas itu bila anak-anak baru nak bermula persekolahan, pun ada pihak pengurusan lah menyalurkan sumbangan untuk pekerja-pekerja. Saya rasa menyesal tak ada bertambah bersyukurlah
betapa bersyukur sebab tak sangka kan apa tu bila masuk dalam bidang pertanian ni memang banyaklah apa tu kemudahan yang kami dapat, terutamanya dalam SCDC ni. Apa tu terutamanya dalam sekarang ni apa tu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Ramai orang yang terjejas pendapatan, malah ada yang tidak dapat bekerja lagi kan, diberhenti bekerja. Tapi kami di sini alhamdulillah malah lebih lagi daripada apa yang kami sangkalah kan. Memang bersyukur sangatlah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asad bin Muhammad Daud. Saya start kerja perbadanan dari 2013 sampailah sekarang. Saya bermula berkhidmat di Rock Melon di Kampung Pisang Batu Gajah. Sampailah ke sekarang saya masih lagi bekerja dengan perbadanan dan jawatan saya adalah pekerja buruh bergaji hari. Cuma saya nak bagi tahu jawatan saya sekarang adalah untuk menjalankan kerja-kerja urban farming. Okay, setakat ni kita cover sekarang dah kita dah ada 60 projek, satu Perak lah. Yang paling banyak di belah utara, yang selatan pun ada, tapi dalam 5-6 projek lah macam tu. Selebihnya sekitar Ipoh macam tu lah. Mungkin saya selesa dengan CDC ni sebab salah satunya memang saya minat pertanian. Keduanya dah mungkin rezeki saya dekat sini. Saya tak akan kerja dekat mana-mana lah. Sebab saya fikir saya dah ada family, dah ada anak, dah ada bini. Itu tanggungjawab saya. Kalau saya kerja dekat lain pun belum tentu saya dapat gaji yang macam mana saya dapat sekarang, kemudahan yang saya dapat sekarang. Jadi dah sampai ni je rezeki saya, mungkin saya stay lagi lah dekat sini. Ada juga orang offer, tapi yalah, kita nak sesuai dengan tempat yang baru tu bukannya senang. Bukannya senang. Jadi kalau kita nak kerja yang tempat yang baru bukan minat kita pun tak boleh juga. Sebab yelah dah bukan bidang kita, kita takkan boleh bagi yang terbaik lah dekat kerja yang baru yang kita akan dapat tu. Jadi macam perbadanan ni saya memang minat dengan pertanian. Jadi mungkin dah ya kesesuaian saya dengan kerja macam ni, lebih baik saya fokus yang apa saya minat lah. Walaupun saya masih lagi bergaji hari, mungkin saya tetap stay lah dekat perbadanan lagi. Bersyukur tu saya tak tahu nak bersyukur, memang bersyukur sangat-sangat lah. Sebab yelah saya dapat peluang, mungkin ramai lagi orang nak kerja SCDC ni, tapi bila dah ada peluang, diorang ya tak buat sungguh-sungguh, berhenti secara tiba-tiba, lepas tu dah berhenti, tiba-tiba nak masuk balik. Jadi yelah, kita sebagai lelaki ni kita kena ada tanggungjawab lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarjan PB 90928 Muhammad Arif bin Muhammad Sani. Saya telah berkahwin dan perkhidmatan bermula berkejaya di Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak pada tahun 2015 hingga sekarang. Dan sebelum ni saya pernah berkhidmat di Kementerian Pertahanan Malaysia dan Jabatan Latihan Khidmat Negara hampir 10 tahun. Jadi apa yang saya nak berkongsi dekat sini, rasa syukur bekerja di Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak. Seperti yang kita tahu dan anda tahu, pada 18 hari bulan 5 2022, sejarah hitam telah berlaku pada dalam hidup diri saya lah.
Okey, yang pertamanya apabila sewaktu saya bertugas, saya mengalami kemalangan, iaitu doktor kenal pasti sebagai tendon artery rupture ataupun dalam bahasa Melayunya urat keting putus. Okey, urat keting putus. So apa impak dia pada diri saya pada 1895 tu, saya dah tidak boleh berjalan. Tak boleh berjalan dan terus terkolap, dan saya telah berjumpa dengan doktor. Doktor telah memberi pandangan untuk buat satu pembedahan secara cepat lah, supaya sekiranya saya melambatkan pembedahan tu, saya akan mengalami tidak boleh berjalan selama-lamanya disebabkan 100% tendon saya putus di bahagian urat keting dan tapak kaki. Jadi waktu saya kena tu memang dalam keadaan terduduk lah, sebab dia melibatkan dengan kos yang besar. Jadi itu yang menjadi kerisauan, sebab bila saya kena tu, doktor memberitahu kalau saya tak menjalani pembedahan, saya tidak akan boleh berjalan sampai bila-bila. So disebabkan pembedahan tu dan kos rawatan yang ditanggung, alhamdulillah saya bangkit semula. Walaupun doktor bagi tahu kemungkinan hampir 6 bulan ke setahun saya tidak boleh berjalan, tapi bangkit semula di atas sokongan dorongan daripada pihak pengurusan perbadanan. Saya mampu berjalan dalam tempoh 4 bulan. Ada orang dia nampak happy tau, dia nampak happy go lucky, dia nampak macam tak ada masalah, tapi dalam hati dia je tau, sebab dia pernah buat benda. Kau nampak je dia okey. Kadang-kadang dia tu antara orang yang paling kelakar. First thing saya fikir waktu saya diagnose putus, tak boleh nak berjalan, dan lepas operation pun saya tak boleh nak berjalan, yang pertama memang semangat tu jatuh lah. Allah je yang tahu bagaimana perasaan ketika tu. Siapa kawan, siapa lawan, waktu tu kita tahu. Sebab untuk kembali berjalan tu mengambil masa yang lama, doktor cakap. Satu lagi, saya memikirkan masa depan. Sebab apa, kita ada anak isteri yang perlu ditanggung, dan kita tak akan mengambil masa yang lama untuk tidak boleh bekerja. Dan kalau pengalaman sebelum-sebelum ni, kalau mengambil cuti yang lama, mungkin kita akan diberhentikan sebab kita dah tak mampu bertugas seperti biasa. Itu yang paling saya risau waktu tu. Dalam tempoh sebulan, memang semangat tu hilang terus kan? Semua orang tak tahu kan? Tapi apa yang saya dapat, kebajikan yang paling terbaik di perbadanan. So walaupun saya dalam keadaan sakit, sokongan terus diberikan, dan kebajikan dari segi gaji, allowance dan keprihatinan dari segi kebajikan exercise senaman tu, perbadanan telah memberikan 100%. Itu yang membuatkan saya terus bangkit dan bersemangat. Sudah memang dah putus asa sebenarnya, tapi alhamdulillah semuanya menjadi perjalanan yang sempurna di atas satu kebajikan yang dibuat oleh perbadanan, di mana pihak sumber manusia telah memberitahu saya pembedahan tu boleh dijalankan dengan kos rawatan yang telah diberikan. Jadi alhamdulillah, ini pengalaman baru dalam hidup saya. Sebelum ni saya pernah bekerja dalam pelbagai agensi. So ramai yang mungkin dikatakan saya bekerja pada ni adalah satu ribu rahmat dalam hidup diri saya lah. Sebab sebelum ni saya pernah bekerja dengan agensi lain, jabatan lain, tetapi kemudahan dan dari segi kebajikan tu amatlah berbeza 100%. Dulu kalau saya mengalami masalah kesihatan, mungkin tidak ada siapa yang membantu lah. Pengalaman saya lah, kalau dari segi kebajikan di perbadanan ni 100% yang terbaik lah. Kalau dikirakan dulu, kalau sakit memang tidak ada apa-apa kebajikan lah. So hanya berpandukan pada poket sendiri. Kalau kita ada RM1 lah tempat kita. Kalau kata ada RM2 lah. Itu yang paling yang terkesan dalam hidup saya lah.
Sebab pernah berlaku dulu, kaki patah di tempat dulu, memang tidak ada kebajikan langsung pada diri saya. Malah tidak ada sesiapa pun yang hadir untuk memberi bantuan. So bekerja di perbadanan, hampir 100% kebajikan diberikan kepada staf lah. Nama saya Muhammad Syazarul Naim bin Syahani, berumur 27 tahun, bekerja sebagai anggota Polis Bantuan di Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak. Saya berkhidmat selama lebih kurang dalam 6 tahun. Sebelum ni saya lulusan Diploma Engineering di Adventure Training Center ETEC Kulim. Dan saya tamat pengajian, saya terus mohon, saya ada tengok iklan jawatan kosong daripada Perbadanan Pembangunan Pertanian sebagai anggota Polis Bantuan. So saya cuba rezeki mohon dekat situ. Alhamdulillah rezeki berpihak pada saya. Saya dapat panggilan temuduga tu dan saya lulus temuduga tu, diterima bekerja sebagai anggota Polis Bantuan di Perbadanan lah. Nak join balik tu tak kot, tapi ada rezeki di sini lah. Lagipun banyak benefit yang saya dapat dengan perbadanan ni. Saya rasa saya selesa dekat perbadanan lagi rasanya. Tolong kekal dalam hidupku sangat. Okey, mula tahun ni juga dalam bulan 6 macam tu. Dalam bulan 6 hujung saya terlibat dengan kursus di Putrajaya. Masa tu bermula saya kena kencing berdarah, blood urine lah. So saya ingat benda tu hanya batu karang biasa, sebab sebelum ni saya pernah kena batu karang. So saya ingat kena batu karang biasa, saya buat check up. So banyak doktor yang cakap batu karang. So bila saya pergi check up dekat hospital KPJ, dia orang suruh saya buat MRI dengan CT scan. Bila buat MRI dengan CT scan, dekat situ dia orang kesan bukan batu karang. Dia orang kesan ada satu bengkak macam ketumbuhan lah dekat bahagian bladder takungan air kencing tu. So dia orang tak tahu lagi benda tu apa. Cuma dia orang kata lebih pada detail, dia orang kena scope saya lah, tengok melalui kamera kan. So saya ikut juga rawatan tu, saya buat scope. Bila buat scope, doktor decide dekat saya benda tu 99% cancel, adalah cancel. Masa mula-mula dengar macam tu, cancel siapa tak takut. Cancel ni bila kita ingat cancel ni ke arah faham kan? Ke arah situlah. Jadi bila dengar macam tu memang down lah. Tapi banyak juga kawan-kawan yang bagi semangat. Dia orang cakap dekat saya, apabila kanser ni tak semua ke arah kematian, dan kanser ni ada rawatan dia, cuma kita kena follow rawatan dia, kita kena jaga, ambil suplemen sikit-sikit kan untuk badan kita. Kalau ikutkan situasi tu, ialah susah untuk saya nak explain saya punya isteri. Jadi mulanya saya anggap benda tu saya nak rahsiakan, biar saya seorang je yang tahu kan. Tapi saya fikir balik, elok saya kena bagi tahu, sebabnya dia isteri saya kan. Okey, mulanya saya kena, kalau ikutkan ada insurans lah kan. Tapi bila saya buat check up dengan swasta, bila patologi keluarkan keputusan yang kanser ni disebabkan daripada masalah congenital. Congenital ni masalah semula jadi sejak lahir. So bila dia declare benda tu masalah semula jadi, kanser insurans memang tak akan cover lah benda tu kan, sebab dia masalah daripada sejak lahir kan. Jadi bila dah jadi macam tu, saya pun lagi down lah, sebab saya minta doktor referkan saya dengan GH, Government Hospital.
government hospital memang yalah, diorang pun ramai patient, ramai pesakit. So yang stage tinggi-tinggi lagi, yang dah kronik teruk, diorang akan dahulukan yang tu. Proses saya untuk buat rawatan dekat hospital JH ni makan masa yang lama. Lebih daripada 8 bulan hingga ke setahun. So kalau dah malah ambil masa yang lama macam tu, saya lebih kurang benda tu takut lagi merebak teruk kan. So macam mana saya nak buat? Sebab kalau saya pergi ke hospital swasta, kita fahamlah hospital swasta memang menggunakan kos yang tinggi. So kita mana nak ada duit untuk tampung rawatan macam tu kan. Jadi saya ada bincang dengan in-charge saya, sarjan saya. So sarjan saya pun dia cakap tak apa, cuba mohon surat, buat surat mohon dengan pihak pengurusan pejabat kan, pihak perbadanan kan. Mana tahu kalau rezeki ada kebajikan untuk yang dapat menolong kos rawatan saya kan. Naim, pergi buat dulu, selamatkan nyawa dulu. Bil berapa harga, fikir kemudian. Nanti kita fikirkan sesuatu benda yang boleh yang bagi yang terbaik kepada Naim. Itu ayat yang orang kata apa, yang memberikan saya semangat untuk terus membantu Naim lah. Itu pun sebagai seorang kerja di perbadanan, memang sentiasa bersyukur sangat dianugerahkan dengan pengurusan yang terbaik, ketua-ketua eksekutif dan ketua-ketua operasi lah, terutama dia dan ketua-ketua kewangan. So ini yang membuatkan perasaan walaupun orang kata apa, Naim yang berjaya, tetapi saya juga rasa terharu sebab di pengalaman yang dulu pernah juga kawan yang sama untuk minta bantuan di tempat lain sampai ke sudah di saat akhir dia tu dia tidak mampu untuk menjalankan kos rawatan. Berbeza dengan pengalaman saya dengan Naim. Naim memberitahu saya dia telah didiagnoskan sebagai kanser urethral cyst. Jadi bila dia bercerita dengan saya tu, of course sebagai seorang penyelia saya rasa macam susah sebab anak buah saya dalam masalah. Terutamanya majoriti kalau dengar bab kanser ni 100% dia akan mengingatkan kepada kematian. Okey, rawatan tu saya kena, kalau detail rawatan saya kena masuk MRI, CT scan, scope, itu memerlukan kos yang tinggi lah. So selepas daripada semua tu dah clear, dia orang akan buat operation dekat saya untuk keluarkan ketumbuhan tu. Berapa kos? Total semua kos hampir 22,000. Itulah kalau macam saya cakap tadi, kalau kata saya sendiri nak tampung kos rawatan tu memang tak cukup lah. Tapi kalau saya pergi ke GH pun sampai sekarang masih saya tak operate, saya masih problem kencing berdarah lagi kan, benda tu boleh merebak. So selepas ni ada rawatan susulan lagi, sebab dia cakap di stage yang awal, di stage yang permulaan, saya tak perlu untuk kemoterapi ataupun ubat. Dia hanya sekadar untuk buat radioterapi untuk matikan sel. Sebab doktor bagi tahu peratusan untuk jadi semula tu 30% agak tinggi. Dia boleh jadi semula. Okey, saya mewakili kawan-kawan saya lah yang di ladang sana. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Yohanis, Ketua Pegawai Eksekutif, banyak membantu kami dan bagi bonus dekat kami, bagi kemudahan dekat kami. Dan dalam masa yang sama, walaupun kami penat bekerja, sedar tak sedar 15 bulan ni pihak SADC menyediakan tempat untuk kami bersantai bersama keluarga, dan saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Otoh bin Abdul Rahman bekerja sebagai komando tentera di Perak Agro Nursery. Saya berkhidmat selama 36 tahun. Antara faktor yang menyebabkan lama saya bekerja di PNP adalah persekitaran yang selesa dan bos dan staf yang bagus. Terima kasih kepada pihak PPNP, terutamanya kepada CEO Tuan Haji Yohanes bin Yahya yang telah memberi peluang dan ruang kepada perkhidmatan saya. Kalau ada umur yang panjang, dimurahkan rezeki, semoga saya diberi peluang untuk terus bekerja di PPNP. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Normala binti Jemimah. Saya bekerja di tapak nursery Sungai Dalam. Saya berkhidmat di nursery selama 13 tahun. Antara sebab lama saya bekerja di PPNP sangat prihatin kepada pekerja. PPNP banyak memberikan insentif dan bantuan kepada seluruh pekerja PPNP. Terima kasih kepada Tuan Haji Yohanes bin Yahya serta seluruh warga PPNP di atas segala jasa baik sepanjang saya berkhidmat. Pengalaman saya pernah bertugas di tempat lain dan pengalaman saya bekerja di perbadanan amat-amatlah berbeza. Sebagai apabila kita mendapat rezeki di perbadanan, kita perlu ataupun saya sarankan selalu kepada anggota saya sentiasa bersyukur. Saya memang bersyukur sangatlah jadi staf SDC sebab daripada segi kebajikan memang pihak SDC ni memang pentingkan kebajikan staf. Okey, bagi saya kita kena pegang kepada satu kata-kata take pride in your work. Nah, so dalam untuk take pride in your work tu kita kena ikhlas, amanah dan rajin kerja. Sebab kita tak dipaksa untuk bekerja di Perbadanan Pemerintahan Perak. Kita yang minta untuk berkhidmat di sini. So bila kita minta, kita kena bagi yang terbaik lah.